Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk topik minggu yang ketiga, masuk topik ayat, jenis ayat yang famous lah dalam menulis ni. Yang pertama ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Okey, kita masuk pada ayat tunggal. Ayat tunggal, okey tak nampak kat situ. Okey, ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan juga satu predikat. Satu subjek dan satu predikat. Okey, apa itu subjek dan apa itu predikat? Subjek ni adalah kata nama lah biasanya. Contoh dalam ni dia bagi lelaki gemuk. Lelaki gemuk itu. Itu subjek. Maksudnya kata nama kita nak menunjukkan kepada seseorang. Kalau benda, sesuatu, contoh pokok, itu adalah subjek. Predikat adalah perbuatan yang dia lakukan. Ataupun nak menghuraikan apa yang subjek tu buat. Okey, yang kedua, ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat pelapis, ayat selapis. Senang untuk fahamlah. Okey, dia tiada gabungan, dia hanya ada satu sahaja ayat. Contoh lelaki gemuk itu. Satu. Sedang menembak burung. Okey, ini subjek dan ini predikat. Senang untuk kita faham. Lelaki gemuk itu sedang menembak burung. Hanya ada satu subjek dan subjek itu sedang menembak burung. Okey, faham Okey, seterusnya ialah subjek dalam ayat tunggal. Frasa nama sebagai subjek. Tan Kojo, pelajar sekolah. Kata nama lah. Tan Kojo, pelajar sekolah. Buah itu masam. Dekat sini kita boleh tengok kata nama khas. Buah apa? Tak tahu kan. Tapi buah itu sifat dia masam. Ibunya sakit. Ibu, subjek. Motosikalnya telah rosak. Motosikal tu adalah subjek. Balai raya ini untuk orang ramai. Balai raya, subjek. Untuk orang ramai ini adalah predikat. So, dalam ayat tunggal dia ada satu subjek dan satu predikat. Okey, yang kedua B. Kata ganti nama diri sebagai subjek. Kata ganti nama yang kita belajar minggu lepas tu. Contoh dia, anak bongsu. Dia adalah subjek, anak bongsu predikat. Beliau guru saya. Beliau ini merupakan subjek dan subjek ini adalah subjek ganti diri nama, ganti nama diri. Beliau guru saya. Dia ganti diri ketiga. Subjek ya. Dia adik Ragunathan. Itu bank rakyat. Okey, bank rakyat. Ini stesen bas. Okey, apa ni? Dua ni kan? Rujuk kepada Tata Bahasa Dewan edisi ketiga halaman 102. Okey, namun demikian dalam penulisan karangan murid tidak digalakkan memulakan ayat dengan kata ganti nama tunjuk. Dua ni, itu, ini ni merupakan kata tunjuk, kata ganti nama tunjuk. Itu, ini. Kalau kita nak buat karangan tak boleh guna dengan, tak boleh memulakan kata ganti nama tunjuk. Tapi untuk buat satu ayat saja, ayat tunggal, so bolehlah. So ini adalah contoh ayat tunggal yang mana di hadapannya ada kata nama tunjuk dan kata nama tunjuk ni menjadi subjek. Okay, subjek. Okey. Letak balik atas ni. Okey. Subjek dalam ayat tunggal sambung yang tadi, biar mana ianya bersifat kata kerja. Kata kerja sebagai subjek. Contoh, membaca buku ialah hobinya. Membaca buku ini merupakan subjek. Ialah hobinya. Menerangkan mengenai membaca buku itu adalah predikat. Bersenam dapat menyihatkan badan. Bersenam merupakan kata kerja yang mana ia merupakan subjek. Dapat menyihatkan badan, predikat. Menyanyi ialah bekerjayanya. Menyanyi subjek, kerjayanya predikat. Mencuri perbuatan yang salah. Mencuri subjek, perbuatan yang salah predikat. Minum air boleh menghilangkan dahaga. Minum air subjek, perbuatan meminum air ini
subjek, kata kerja boleh menghilangkan dahaga. Okey, kata adjektif sebagai subjek. Kita belum belajar lagi kata adjektif. Apa maksud kata adjektif? Kata yang menerangkan sifat. Contoh cergas. Cergas, subjek, bermakna berbadan sihat. Hijau, sifatnya berwarna hijau. Hijau merupakan subjek, warna kesukaannya merupakan predikat. Harum, kata adjektif kan, tapi dalam pembinaan ayat kata tunggal ini merupakan subjek. Bau bunga melur itu predikat. Tamak, sifat tamak, adjektif. Subjek, amalan yang keji merupakan predikat yang menerangkan sifat tamak itu tadi. Okey, boleh faham pembinaan subjek dalam ayat tunggal. Okey, predikat pula dalam ayat tunggal. Predikat boleh jadi frasa nama. Kita tengok yang pertama, Encik Zulkifli pegawai polis. Pegawai polis ni frasa nama dan ini adalah kata nama khas. Subjek dan predikat. Predikat di sini adalah frasa nama. Kakaknya doktor mata. Doktor mata. Frasa nama. Bangunan itu kediamannya. Kediamannya merupakan predikat. Dan predikat ini adalah frasa nama kepada kata nama di sini iaitu bangunan. Bilik itu stor lama. Bilik itu merupakan stor lama, stor barang. Stor barang adalah predikat dan stor barang ni frasa nama bagi kata nama bilik. Okey, faham untuk frasa nama sebagai predikat. Kemudian kita pergi kepada frasa kerja. Okey, frasa kerja, dia makan mi goreng. Mi goreng di sini adalah predikat. Dan mi goreng adalah frasa kerja untuk makan. Dia makan mi goreng. Dia makan subjek. Anjing itu menyalak musuh. Anjing itu subjek. Dan anjing itu nama kan. Menyalak. Anjing itu menyalak musuh. Menyalak musuh. Musuh adalah frasa kerja kepada kata kerja menyalak. Mereka tidur. Mereka kata nama, subjek, tidur adalah frasa kerja iaitu tidur. Perbuatan tidur. Predikatnya adalah tidur. Adiknya menangis. Adiknya subjek, menangis predikat dan perbuatan menangis itu adalah frasa kerja. Frasa adjektif sebagai predikat. Keropok itu sangat rangup. Kita tahu kan adjektif macam saya sebut tadi adalah menunjuk perbuatan ataupun sifat. Bukan perbuatan, menunjuk kepada sifat ataupun ciri-ciri sesuatu benda. Okey, contoh keropok itu sangat rangup. Keropok itu sifat dia rangup. Rangup di sini adalah predikat. Rumah subjek. Rumah itu sangat besar. Sangat besar adalah sifat kepada rumah itu. Kata frasa adjektif iaitu rumah itu subjek dan sangat besar merupakan predikat. Abangnya sangat bijak. Sangat bijak adalah predikat dan predikat ini adalah predikat frasa adjektif. Budak itu baik sungguh. Baik sungguh predikat. Budak itu merupakan subjek. Okey, budak itu sangat baiklah maksudnya kat sini. So budak itu sangat baik. Sangat baik itu predikat adjektif yang menerangkan tentang perilaku budak itu. Budak itu adalah subjek. Okey, terakhir frasa sendi nama sebagai predikat. Buku itu untuk adik. Untuk adik. Kita kena tahu frasa sendi ni mungkin kita akan belajar insya-Allah nanti. Frasa sendi ni merupakan kata hubung lah. Maksudnya perkataan yang kita guna untuk menghubungkan dua ayat. Bukan dua ayat, untuk menghubungkan ayat tu. Okey, faham Okey, buku ini untuk adik. Untuk adik adalah predikat dan predikat ini adalah sendi, frasa sendi. Ini adalah subjek. Buku itu adalah subjek. Ayah ke Kuala Lumpur. Ayah adalah subjek. Ke, frasa sendi, Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur. Bermaksud
ayah dia nak pergi ke Kuala Lumpur. So ke Kuala Lumpur itu ialah predicate. Beliau subjek dari University Sains Malaysia. University Sains Malaysia, dari University Sains Malaysia adalah predicate frasa sendi. Predicate frasa sendi. Subjek dan predicate. Wajahnya seperti bintang terkenal itu. Wajahnya itu adalah subjek. Seperti bintang terkenal. Ini adalah predikat. Iaitu predikat frasa sendi. Okey. Okey. Ayat majmuk. Okey. Ayat majmuk berbeza dengan ayat tunggal. Ayat majmuk mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Ayat majmuk mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Maksudnya ada dua subjek ataupun dua predikat yang mana digabungkan menjadi satu ayat. Digabungkan dengan apa? Iaitu digabungkan dengan kata hubung. Contoh kata hubung ke, melalui, kecuali. Itu adalah kata hubung lah. Okey, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat. Ayat tunggal disambungkan oleh perkataan kata hubung. Ini contoh kata hubung, dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain. Ini adalah contoh bagi kata hubung. Okey, ayat ini juga dikenali sebagai ayat selapis. Okey, contoh Razak mengambil buku cerita. Ayat tunggal razak di sini adalah subjek, manakala sebuah buku cerita, mengambil sebuah buku cerita ialah ayat tunggal, ialah predikat. Okey, saya ulang sekali lagi. Razak subjek, razak mengambil subjek. Sebuah buku cerita predikat. Razak membaca subjek, buku itu predikat. Jadi macam mana nak menjadikan dua ayat ini menjadi ayat majmuk ialah dengan menggabungkan dua ayat menggunakan kata hubung. Contoh, Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. Jadi yang manakah merupakan kata hubung, iaitu lalu. Lalu. Okey, seterusnya ringkasan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk dulu kepada ayat tunggal. Ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Contoh saya, rumah Ahmad. Saya sakit, predikat sakit. Rumah Ali, subjek. Cantik, rumah Ali cantik. Cantik di sini ialah predikat. Ahmad, subjek. Tidak pergi ke sekolah pada hari ini, predikat. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Ayat majmuk yang pertama, Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Kata hubung dan, nampak tak? Suhaili suka makan nasi lemak, Suhaili suka makan mi sup. So dua ayat ni digabungkan menjadi ayat majmuk dengan diletakkan kata hubung dan di sini. Rumah yang besar itu rumah Fazli. So yang di sini merupakan rumah yang besar. Yang di sini merupakan kata hubung. Pada asalnya ayat ini terbahagi kepada dua. Rumah itu besar, rumah itu rumah Fazli. Yang ketiga, dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Bahawa di sini merupakan kata hubung yang mana terdapat dalam ayat ayat majmuk ini dua ayat. Yang pertama, dua ayat tunggal. Yang pertama, dia memberitahu, dan yang kedua, kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. So kata hubung yang digunakan untuk menjadikan ayat ini majmuk merupakan bahawa. Seterusnya ialah dia akan balik ke kampung
Ni kampung salah eja, K-A-M-P-U-N-G, kampung apabila ada masa lapang. Apabila di sini menjadi kata hubung dalam dua ayat tunggal. Yang pertama, dia akan balik ke kampung dan dia ada masa lapang. Apabila kita masukkan kata hubung apabila di sini, maka ianya menjadi ayat majmuk. Apakah kata hubung yang ada dalam ayat majmuk ni? Iaitu apabila. Baik, ini adalah contoh soalan. So Ustazah minta kamu semua buat soalan ni dan kita akan semak pada minggu hadapan. Yang pertama, nyatakan ayat di bawah sama ada ianya ayat tunggal atau ayat majmuk. Dan yang soalan yang ini, kamu perlu gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah untuk menjadi ayat majmuk dengan memasukkan kata hubung. Okey. So, saya minta kamu siapkan latihan ini ya di dalam buku tulis, sebab Ustazah dapati ada lagi pelajar yang belum ada buku latihan pelan pentaksiran gerak kerja tu, buku gerak kerja Sasbadi. So semua orang tak ada, tak semua orang ada, so kita guna dulu latihan begini. Okay, mungkin bila dah ada nanti kita akan buat sama-sama dalam buku hijau tu, buku gerak kerja. Okey. Ustazah harap semua faham. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.